Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya kami bawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat serantau ataupun di peringkat Asia ini. Untuk minggu ini kita ingin melihat kepada penganjuran ataupun signifikan penganjuran Expo China ASEAN yang edisi yang ke-19 yang mana berlangsung baru-baru ini di Nanning, China, yang mana antara lain Expo ini dilihat sebagai platform penting untuk memperdalamkan lagi kerjasama China ASEAN. Kemudian Expo ini juga dilihat antara yang penting adalah melihat kepada galakan integrasi ekonomi serantau dan juga yang paling penting untuk menambah momentum dan juga menyediakan peluang baru pasca pandemik COVID-19. Dan difahamkan Expo China Asia kali pertama diadakan selepas termeterainya perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP berkuat kuasa. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan dua tetamu seperti biasa, rakan saya daripada CMG, Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media China CMG, dan untuk minggu ini saya berbesar hati kerana turut serta dalam perbincangan dan juga diskusi Agenda Awani Asia ialah Pesuruhjaya Perdagangan Matrade di Guangzhou, China, Encik Muhammad Haris Abdul Latif. Assalamualaikum Encik Haris. Waalaikumsalam Cik Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah baik. Cik Haris, kalau boleh kita nak mulakan dahulu dengan tuan rumah daripada Zhang Hong sendiri. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini Expo China ASEAN Expo yang ke-19, saya difahamkan 267 projek kerjasama antarabangsa dan juga domestik telah pun ditandatangani pada acara pada kali ini dengan jumlah nilai pelaburan melebihi 57 bilion dolar, dan difahamkan untuk Expo kali ini 40 buah negara telah pun menyertainya. Ada sedikit peningkatan daripada jumlah berbanding sesi penganjuran sebelum ini, tetapi secara keseluruhan sejauh mana boleh dikatakan berjayanya penganjuran edisi Expo pada kali ini, Zhang Hong? Terima kasih Fauzi. Ya, sebenarnya saya memanglah kerap kali melawat ke Expo ini dan hingga sekarang sudah 19 tahun, dan kalau kita lihat pada awalnya Expo ini sebenarnya memang hanya dimulakan dengan satu pameran untuk memperkenalkan berbagai produk-produk yang berciri khas dari berbagai negara-negara ASEAN kepada China. Macam kalau di sana kita tengok ada beras dari Thailand, dari Kemboja, ada produk getah dari Thailand juga, dan juga ada macam banyak produk-produk dari Malaysia, macam dulu ada durian dan ada itu saung burung. Dan hingga sekarang sebenarnya dia sudah menjadi satu platform yang untuk membincangkan apa jua yang menjadi tumpuan bersama kedua-dua pihak, atau apa jua bidangan ada perkembangan terkini, kita boleh membawa ke platform ini untuk bersama-sama untuk membincangkan. Kalau kali ini kita tengok macam kali inilah, kita tahu kalau dunia ini sekarang menghadapi banyak masalah macam krisis tenaga, dan oleh itu kita boleh mendapati dalam forum kali ini sebenarnya sudah ada forum yang khusus untuk membincangkan kerjasama tenaga atom antara China dengan ASEAN. Dan dulu kalau katakan hanya terlibat dalam China dan berbagai negara-negara dari ASEAN saja, sekarang kalau Expo ini turut menarik lebih ramai negara, lebih banyak negara di luar rantau ini untuk ikut serta untuk mencari peluang kerjasama dengan China, dengan juga berbagai negara-negara Asia Tenggara. Dan selain macam 2 hari itu pameran yang profesional untuk perdagangan yang untuk peserta dari berbagai syarikat-syarikat untuk mencari rakan kerjasama dalam platform tersebut, juga pada hari terakhir ini akan menjadi satu pasar yang besar saya rasa. Dan kerana penduduk tempatan atau pengunjung dari seluruh negara China boleh masuk ke pameran tersebut untuk membeli belah berbagai produk-produk dari berbagai negara-negara Asia Tenggara. Saya rasa ini merupakan daya tarikan yang paling besar bagi penduduk tempatan. Setiap tahun sekali ini menjadi satu festival untuk cukup seronok untuk membeli belah berbagai produk yang paling berkualiti dan juga dengan harga yang cukup murah dari seluruh Asia Tenggara. Dan oleh itu saya rasa sebenarnya dengan perkembangan kira-kira 20 tahun, ini sudah menjadi satu platform yang cukup penting untuk mempereratkan atau menggalakkan kerjasama antara China dengan ASEAN. Bukan hanya
dulu dalam perdagangan dua hal sahaja. Tapi sekarang sudah melibat apa jua itu bidang yang kita boleh mencari kepentingan bersama. Ini menjadi satu jambatan untuk menyambungkan China dengan ASEAN. Cik Haris, jangan terkejut bila kita bercakap dengan Zhang Hong ni. Zhang Hong memang disuka dengan makanan-makanan antara Malaysia. Antara yang saya selalu dengar kalau dalam rakaman ini, Zhang Hong cakap dia memang suka durian. Saya pun tak sabar-sabar kalau ada kesempatan nanti bila adalah pertemuan yang boleh diadakan antara pihak kami dan juga Zhang Hong, ataupun Zhang Hong lah akan datang sini nanti, saya nak hidangkanlah antara jenis-jenis durian yang terbaik daripada Malaysia. Okey, itu cerita daripada perspektif China. Mungkin pada waktu ini Cik Haris mungkin boleh kongsikan, ini bukan kali pertama untuk Malaysia menyertai Expo China dan ASEAN. Malah kalau diikutkan untuk tahun ini adalah kali kedua Malaysia dianugerahkan ataupun dilabel sebagai negara kehormat untuk Expo kali ini. Mungkin boleh dikongsikan secara keseluruhan penyertaan Malaysia dalam Expo China dan juga ASEAN ini boleh dikatakan berjaya, ataupun bagaimana boleh kita gambarkan secara keseluruhannya? Assalamualaikum Encik Wazir dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu terima kasih di atas kesedaran pihak ASRO untuk menjemput Matrade untuk program ini. Alhamdulillah, penyertaan Malaysia pada tahun ini telah mendapat impak yang amat merasakan kerana sebagai negara kehormat, berbagai program telah dilaksanakan dan Matrade sebagai koordinasi Pavilion Malaysia di KEXPO telah mendapat kerjasama yang erat daripada pelbagai kementerian dan juga agensi Malaysia di China, serta China, serta mendapat sambutan juga dari pihak kerajaan tempatan dan juga daripada pihak Beijing sendiri. Duta Besar Malaysia di China dan juga Konsul Jeneral Malaysia kita di Nanning dan juga Wakil Kementerian Perdagangan Antarabangsa Malaysia di Beijing telah memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan penyertaan kita diselaraskan dengan betul dan mendapat impak yang kita amat harapkan. Pada mulanya, secara jujurnya kami semua amat khawatir kerana kemungkinannya kurang sambutan memandangkan beberapa minggu sebelum berlangsungnya KEXPO, kes COVID di China meningkat dan ada setengah wilayah terpaksa di lockdown, dan kami kira mendapat maklumat dan kemungkinan ada beberapa wilayah tidak akan dapat menghantar pengunjung kepada KEXPO. Walau bagaimanapun dengan usaha pihak Kementerian Agensi Malaysia di China dan juga pihak pengunjung, alhamdulillah kita telah berjaya mengurangkan risiko tersebut dan kita telah mendapat sambutan yang saya rasa yang amat merasakan. Untuk maklumat, ini pertama kali saya pertama kali terlibat dalam penganjuran KEXPO, dan saya telah maklumkan untuk tahun ini sambutan dari pengunjung sebenarnya amat baik selepas COVID sejak pada tahun 2020. Untuk makluman semua, tahun ini bersama Matrade, 7 agensi kerajaan lain telah turut serta, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Majlis Minyak Sawit Malaysia, Lembaga Penggalakan Pembangunan Malaysia, Tourism, dan Majlis Kayu-Kayuan Malaysia. So mereka ni semua adalah terlibat dan mempunyai information counter semasa pameran KEXPO ni, dan ini sebenarnya telah membantu untuk meningkatkan lagi jumlah pengunjung kepada Dewan ataupun Pavilion Malaysia semasa KEXPO. Taman tersebut kita juga mempunyai sebanyak 18 syarikat dari syarikat Malaysia yang telah memamerkan produk-produk mereka secara fizikal, dan sebanyak 11 syarikat yang telah menyertai program secara virtual. Produk yang berkaitan daripada oil and gas, daripada pihak lifestyle, produk-produk makanan dan juga minyak sawit antaranya. Selain daripada Matrade, kita juga telah mempunyai penyertaan daripada syarikat Malaysia yang telah dikoordinasikan oleh MPOB dan MPOC sebanyak 4 syarikat, dan juga kita telah mendapat bantuan daripada Tourism Malaysia untuk menjemput syarikat seperti AirAsia, Shangri-La dan juga untuk menyertai pavilion mereka pada tahun ini. So untuk makluman again semua, syarikat-syarikat konglomerat termuka di serantau ASEAN seperti Petronas, AirAsia juga turut serta dalam acara kumpulan tahun ini, dan sebenarnya Petronas ini adalah merupakan kali pertama mereka menyertai KEXPO, dan ini adalah satu petanda positif untuk penyertaan Malaysia dalam KEXPO, di mana kita mampu menarik perhatian daripada syarikat besar Malaysia untuk turut serta menyertai Pavilion Malaysia.
So secara keseluruhan penyertaan Malaysia di dalam Expo sepanjang 19 tahun telah banyak memberi peluang kepada produk Malaysia dikenali dan dinikmati oleh warga tempatan, termasuk Cik Zhang. Betul seperti yang Cik Fauzi cakap, durian amat popular di sini dan saya rasa saya makan lagi banyak durian lah di China daripada di Malaysia kerana terlampau banyak supply di sini. Dan produk-produk durian di sini pun sebenarnya pelbagai, bukan hanya Musang King atau Musang Wang. Dia ada Blackthorn juga di sini dan saya rasa dengan kerjasama agensi kerajaan Malaysia yang lain, kita akan cuba meningkatkan lagi jumlah jenis-jenis durian di masyarakat China, insyaAllah. Encik Haris, mungkin boleh ditambah sedikit perkongsian apabila bercakap tentang edisi yang ke-19 ini sekali lagi untuk tahun kedua Malaysia diiktiraf sebagai negara kehormat Country of Honour untuk Expo pada kali ini. Kalau saya petik pada jurucakap daripada Expo, tahun ini cukup signifikan ataupun cukup bertepatan dengan ulang tahun ke-10 pembinaan dua taman perindustrian China dan juga Malaysia. Mungkin boleh dikongsikan signifikannya sebagai negara kehormat pengiktirafan yang diberikan oleh China terhadap Malaysia sendiri bagi Expo ini. Terima kasih Encik Fauzi. Sekali lagi Alhamdulillah, kita sebenarnya amat bertuah untuk dipilih sebagai negara kehormat pada tahun ini, memandangkan inilah tahun pertama RCEP dimeteraikan dan seperti juga yang dimaklumkan oleh Encik Fauzi sebentar tadi, dan tahun ini adalah ulang tahun ke-10 untuk Twin City Twin Park kita, iaitu di Qinzhou, MQIP, dan juga insyaAllah tahun depan kita juga akan menyambut 10 tahun MCKIP di Malaysia. So tarikh yang kita dipilih ni amat signifikan dan sebagai negara kehormat, kita sebenarnya tahun ini telah mendapat banyak liputan yang amat meluas daripada media-media tempatan dan juga luar negara, dan astaka kita Alhamdulillah amat popular di kalangan masyarakat tempatan. Selain juga kita telah menerima banyak lautan-lautan daripada jemputan tetamu-tetamu terhormat seperti daripada timbalan governor dan juga daripada basically pemimpin politik tempatan yang sebenarnya jarang sebenarnya saya dimaklumkan untuk mereka melawat personally. Tetapi pada tahun ini, pada hari pertama hinggalah ke hari keempat sendiri, kita masih menerima kunjungan-kunjungan daripada semua nama-nama besar lah di sekurang-kurangnya di Guangxi sendiri, iaitu di mana Expo diadakan. Sebagai negara kehormat juga, saya rasa kita amat bertuah kerana Malaysia adalah satu-satunya negara yang diberi peluang untuk menghantar wakil untuk memberi taklimat khas kepada tetamu kehormat ke Expo, iaitu His Honorable Han Zheng, timbalan Premier China yang telah actually merasmikan program ini. So saya sendiri telah diberi peluang untuk actually memberi taklimat tidak lama, hanya seminit dibenarkan kerana protokol di sini amat ketat, dan saya telah diberi peluang untuk menjelaskan atau menekankan kebudayaan syarikat Malaysia untuk mengeksport produk-produk mereka kepada masyarakat tempatan. Selain juga saya juga telah mengambil peluang untuk menarik perhatian mereka untuk terus memastikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan, pembelajaran dan juga pelancongan utama kalangan warga Cina. Alhamdulillah juga pada tahun ini Yang Amat Berhormat kita telah menyampaikan ucap pertama secara per-rekod, dan saya rasa telah mendapat sambutan baiklah dari masyarakat tempatan dan juga luar. Terima kasih. Walaupun 1 minit diberi peluang untuk memberikan taklimat, dan saya rasa secara peribadi untuk Encik Haris itu adalah satu penghormatan yang besar, bukan saja untuk Encik Haris tetapi untuk Malaysia sendiri dengan protokol yang sangat ketat yang telah pun digariskan untuk penganjuran Expo pada kali ini. Tapi okey, saya nak bergerak ke hadapan lagi selain pada kita melihat kepada Expo China ASEAN edisi ke-19 yang telah pun berlalu baru-baru ini. Zhang Hong, kalau diikutkan rekod untuk 8 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan China ASEAN mencecah lebih 4.09 trilion yuan, iaitu peningkatan sebanyak 14%, menyumbang kepada 15% daripada jumlah perdagangan luar China. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, bergerak ke hadapan melihat kepada kita bercakap tentang pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19, apa komitmen China dalam mana untuk mengukuhkan kerjasama antara China dan juga ASEAN pasca pandemik COVID-19, Zhang Hong?
Terima kasih. Sebenarnya saya rasa jawapan sudah diberi dalam ucapan dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail, dalam ucapannya dalam perasmian. Beliau sudah menegaskan berapa unsur kita boleh tengok. Yang pertama, menaitarafkan perjanjian perdagangan bebas antara China dengan ASEAN. Kedua, itu menggunakan RCEP dengan baik. Ketiga, itu infrastruktur, kerana kalau infrastruktur yang lengkap boleh memperuntukkan itu rantaian perdagangan dan juga rantaian pergaulan, dan juga termasuk perkembangan digital supaya membantu berbagai syarikat kecil dan sederhana untuk menggunakan platform ini atau ikut serta dalam perdagangan antara China dengan Malaysia dan juga dengan ASEAN yang berkembang cukup besar. Kita pun boleh lihat sebenarnya Timbalan Menteri dari MITI, ya, Datuk Lim Bang Hang, beliau sudah menyatakan juga dalam satu mesyuarat perbincangan perniagaan B2B antara syarikat China dengan Malaysia. Beliau sudah memaklumkan iaitu perdagangan antara China dengan Malaysia dalam 7 bulan pertama tahun ini pun meningkat 16.9%. Ini cukup merangsangkan dalam situasi global pada masa ini. Kita tahu sudah menghadapi banyak masalah. Dan oleh itu kita boleh tengok potensi memang cukup besar. Ambil contoh lagi, dulu kita sudah menyentuh iaitu 2 taman perindustrian antara China dengan Malaysia. Ini boleh dikatakan merupakan contoh yang sudah banyak kali diulangi di berbagai negara-negara lain. Dan amat berdua saya pernah menyaksikan pengasas taman tersebut di Qinzhou, disertai dihadiri oleh Perdana Menteri kedua-dua negara pada masa itu. Dan hingga sekarang memanglah saya sudah saksikan perkembangannya. Tapi bagi Satria, kalau taman perindustrian China Malaysia di Qinzhou masih berpotensi cukup besar. Kerana kalau Qinzhou itu lokasinya sangat strategi. Dia di sebelah selatan China dan boleh menjadi satu boleh dikatakan pintu bagi kawasan Asia Tenggara. Dan satu lagi, dia merupakan satu pelabuhan yang cukup bagus. Sekarang dia antara pelabuhan kontainer yang ke-44 terbesar di dunia, tapi potensinya cukup besar. Dan satu lagi unsur yang amat penting, sekarang Guangxi sudah menjadi satu zon percubaan perdagangan bebas di China. Dan berbagai syarikat-syarikat tertarik pergi ke sana, melabur di Guangxi kerana boleh mendapat itu potongan cukai. Satu lagi iaitu satu sungai akan digali dari Nanying hingga ke Qinzhou supaya pengangkutan sungai yang di wilayah tersebut di Guangxi boleh langsung disambungkan ke pelabuhan Qinzhou hingga masuk ke laut. Saya rasa ini semuanya akan memudahkan lagi macam logistik, pengangkutan barangan dan juga akan menarik lebih banyak syarikat-syarikat besar di China juga, di dunia juga untuk melawat di sini. Jadi kalau taman perindustrian China Malaysia sudah awal berada di sana, sekarang pun menarik berkembang semakin besar dan menarik lebih banyak syarikat-syarikat yang dengan teknologi yang lebih canggih untuk melabur di sana. Saya rasa boleh dibayangkan iaitu prospek kerjasama antara China dengan Malaysia dengan berasaskan di Guangxi, di Qinzhou akan ada masa depan yang cukup cemerlang. Encik Haris, kita bercakap tentang bagaimana boleh nak memperkukuhkan lagi hubungan sedia ada antara China dan juga ASEAN ni. Mungkin tak adil lah kalau saya nak tanyakan Encik Haris. Apa peranan yang boleh dimainkan Malaysia dalam konteks hubungan dagang antara China dan juga ASEAN ini, dan mungkin hubungan yang cukup akrab antara Malaysia dan juga China ini boleh menjadi teladan kepada rakan-rakan lain di peringkat serantau ini. Encik Haris. Encik Wazir, seperti semua sedia maklum, hubungan ASEAN dengan China telah melewati sejarah yang panjang, sebab kita telah melalui sebuah perjalanan luar biasa sejak di Kuala Lumpur pada tahun 1991, dan kedua-dua buah pihak telah meraihkan ulang tahun hubungan yang ke-30 pada tahun 2021. Dan seperti yang Encik Zhang Hong telah jelaskan sebentar tadi, China juga telah memperkukuhkan kedudukannya sebagai rakan dagang ASEAN yang terbesar pada tahun 2021 melalui komitmen dan juga pelbagai kerjasama dengan negara ASEAN. So Malaysia juga percaya Malaysia sebagai salah satu
akan penting di ASEAN. Saya hubungan perdagangan ASEAN dan China akan boleh berkembang lebih tinggi dari masa ke semasa untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Beberapa usaha-usaha yang kini sedang giat dijalankan seperti digariskan oleh pemimpin kita, termasuklah mempromosikan inisiatif pendidikan, kerjasama dan menggunakan produk-produk baru melalui inisiatif inovasi dengan unsur kemampanan dan kelestarian, pembangunan dan pembinaan infrastruktur baru dan moden yang membolehkan aliran perdagangan berlaku lebih rancak antara China dan ASEAN, dan juga pembangunan modal insan di kedua-dua negara. Dan juga mungkin saya boleh tekankan semasa ucap pertama yang amat Perdana Menteri kita semasa KEXPO, beliau turut menyeru China untuk menyertai negara-negara ASEAN untuk membuka semula sepadan dalam tempoh terdekat ini bagi merancangkan aktiviti ekonomi dan kesaling hubungan di antara China dan ASEAN. Dan secara jujurnya saya telah mendapat banyak feedback daripada rakan-rakan tempatan, rakan-rakan komuniti perniagaan yang sebenarnya mereka pun tidak sabar, walaupun pastinya mereka amat hormat dengan keputusan kerajaan China di mana Zero COVID Policy adalah satu polisi utama di China, walaupun mereka amat gembira jika sepadan boleh dibuka pada masa terdekat bagi memastikan kerancakan ekonomi di antara Malaysia, China dan juga ASEAN boleh dilaksanakan. Okey, saya tak banyak punya masa. Saya ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini. Mungkin saya nak pergi dahulu kepada Encik Haris dan kemudian kepada Zhang Hong. Minggu lepas saya bersama Zhang Hong dan juga seorang lagi tetamu, kita bercakap tentang integrasi ekonomi halal, yang mana Zhang Hong telah pun menyatakan sebenarnya China banyak produk halal yang boleh dikongsikan ataupun adalah potensi untuk dijalankan kerjasama ekonomi halal itu. Tapi mungkin pada waktu ini saya nak tanyakan kepada Encik Haris, apa peluang dan juga apa kerjasama ekonomi baharu yang boleh dijalinkan antara peringkat ASEAN dan juga China pada waktu ini? Kemudian nanti saya nak tanya kepada Zhang Hong soalan yang sama. Saya mulakan dengan Encik Haris dulu. Terima kasih Encik Fauzi. Again, seperti yang kita sedia maklum, sejak RCEP dimeteraikan pada tahun ini, kita sebenarnya menonjolkan kepada negara-negara lain di mana keserasian di antara negara-negara aspek RCEP untuk melakukan perdagangan dan pelaburan sesama kita. Dan kalau kita sebut tentang sektor yang boleh ditekankan, saya berpendapat terutamanya sektor berkaitan dengan ekonomi digital, selain daripada ekonomi lestari dan kemampanan ESG yang Malaysia amat tekankan pada masa kini. Dan saya rasa seperti di China, kebanyakan bila kita kata tentang industri, mereka bercakap tentang new energy vehicle, new energy. So benda-benda ini adalah satu benda-benda yang amat penting diamalkan oleh China, dan mereka adalah amat committed untuk memastikan zero emission akan dilaksanakan pada masa hadapan. So Malaysia juga sepatut turut serta terlibat dalam usaha-usaha China dalam perkara ini, dan kita ada peluang untuk turut bersama dengan mereka. Terima kasih Encik Fazil. Zhang Hong, mungkin pada waktu ini sedikit lebih kurang dalam 1 minit ini, apa kerjasama ekonomi baru antara China dan juga ASEAN dan juga China dan juga Malaysia? Saya rasa kalau tentang kerjasama ekonomi sudah banyak diperkenalkan, tapi saya di sini sebenarnya untuk menegaskan peranan yang dimainkan oleh media kami. Kerana kalau baru ini dikongsi juga diadakan satu forum yang dianjurkan oleh CMG kami, iaitu Forum Media Rakan ASEAN diadakan di sana. Kita sudah boleh dikatakan untuk mengutamakan, mementingkan peranan yang dimainkan oleh media kami untuk meningkatkan persefahaman, dan juga kita boleh mainkan peranan untuk memperkenalkan peluang perdagangan dan perdagangan kepada pihak lain, macam perdagangan atau potensi perdagangan dalam makanan halal. Ini saya yakin dengan platform agenda ASEAN kami sudah diberitahu kepada banyak penduduk di Malaysia, termasuk juga peniaga-peniaga di tempatan. Mungkin mereka sudah mendapat peluang ini, nanti berusaha mencuba untuk meneroka pasaran makanan halal di China punya. Oleh itu saya rasa memanglah kalau kami kerjasama antara CMG dengan Ashrawani dengan platform agenda ASEAN ini, saya rasa amat bermakna dan akan memberi peranan atau sumbangan kami sendiri untuk menggalakkan kerjasama
dalam bidang perdagangan, ekonomi atau politik juga antara China dengan Malaysia bahkan China dengan ASEAN. Baik, terima kasih Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Encik Muhammad Haris Abdul Latif. Encik Muhammad Haris adalah Pesuruhjaya Perdagangan Madrid di Guangzhou, China, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada pasca penganjuran Expo China ASEAN Expo yang ke-19, edisi yang ke-19, yang mana Malaysia untuk kali kedua sekali lagi diberi pengiktirafan sebagai negara kehormat bagi Expo ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.